wabarakatuh. Saya Rodia binti Muhammad Rosdi, nombor matrik 047695 akan membentangkan tajuk pengamalan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Madrasah Maratil Ilmi yang berada di Kuantan, Pahang. Okey, definisi tarikat. Tarikat ni dia berasal dari bahasa Arab iaitu tariqah yang membawa maksud jalan ataupun keadaan. Boleh juga kita sebutkan sebagai aliran dalam gerisan sesuatu. Itu kalau dari definisi dia. Kemudian kalau menurut tasawuf pula, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi pula, dia cakap tarikat ni adalah satu yang bermaksud al-ihsan. Tarikat ni ialah satu jalan ataupun amalan yang berbentuk kerohanian yang tertentu bagi mereka yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tarikat Naqsyabandiyah ni dinisbahkan kepada Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Uwaisi. Beliau merupakan seorang tokoh tasawuf yang terkenal dan memiliki banyak pengikut. Pelajar murid beliau sangat ramai di pelosok dunia. Seterusnya, tarikat Naqsyabandiyah ni mempunyai ajaran asas iaitu zikir-zikir ataupun wirid-wirid yang mana zikirnya dinamakan zikir ismu Zaid dan juga zikir siri yang dijalankan secara tidak bersuara. Siri bermaksud sembunyi. Bermula dari Naqsyabandiyah Khalidiyah inilah berterusannya ajaran Naqsyabandiyah serta reformasi beberapa pembaharuan yang berikut. Okey, biografi pengamal tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Madrasah Maratil Ilmi ini yang berada di Kuantan. Saya telah menemu bual Syekh. Beliau seorang Syekh, Tuan Guru Haji Jahid bin Haji Sidit. Beliau dilahirkan di Batu Pahat pada 11 Februari. Kini beliau berumur 74 tahun. Beliau merupakan salah seorang tenaga pengajar sekaligus merupakan seorang pemimpin di madrasah di Surau Suluk tersebut. Beliau telah mendapat keizinan untuk menjalankan aktiviti tarikat dan suluk melalui wasiat lisan almarhum Haji Ishaq, Syekh Haji Ishaq. Syekh Haji Jahid ni merupakan satu-satunya pengganti almarhum Syekh Haji Ishaq yang mendapat gelaran Al-Khalidi melalui syair 12 rangkap hasil karya Syekh Haji Ishaq tu sendiri sempena penerbitan buku terjemahan. Kemudian beliau mengambil bai'ah daripada Haji Ishaq tadi dan bersuluk dengan almarhum. Silsilah 36 rujuk salasilah tarikat. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan Islam dan berpengalaman selama 20 tahun dengan memperkenalkan kaedah rawatan menggunakan teknik pukulan, menggunakan kayu mona, pokok mona, zikrullah dan juga doa dengan pelbagai penyakit yang dialami oleh pesakit. Beliau juga telah mengasaskan satu pusat rawatan Islam Manarah di Pusat Persatuan Kebajikan Budi di Selangor, Kuang, Selangor. Beliau juga berdakwah dan membimbing orang ramai berhubung dengan banyak perkara perubatan Islam melalui media massa, ceramah, seminar. Beliau banyak menghadiri yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Seterusnya, amalan pengamal tarikat Naqsyabandiyah ni adalah zikir ismu Zaid, kemudian zikir tahlil, kemudian khatam khawajakan, kemudian i'tikaf, khulwat ataupun suluk lah. Okey. Kemudian mereka mengamalkan al-bai'ah. Bai'ah ni apa? Bai'ah ni ditekankan konsep bai'ah sebagai satu konsep yang wajib, kat mana bai'ah ni antara salik dan juga syekh. Mereka membuat perjanjian kerohanian antara murid dan juga syekh. Tujuan dia untuk apa? Untuk buatkan salik ni tadi ataupun anak murid ni tadi terikat dengan menyatakan kesanggupan beliau dan kesetiaan terhadap syekhnya dalam tarikat tersebut. Begitu juga dengan syekh. Syekh juga akan buat benda yang sama. Mereka sama-sama berjanji dan juga kesanggupan. Syekh untuk mengajar salik akan terus mentaati syekh. Kemudian tazkiyatun an-nafs. Benda ni, tazkiyatun an-nafs ni merupakan satu ciptaan keadaan jiwa untuk merasa tenang dan juga senang dalam semasa beribadah.
proses tazkiyatun nafs ni dilakukan secara berzikir. Untuk menyucikan diri ni kita kena berzikir secara terus dan menerus. Seterusnya tawasul. Tawasul ni bertujuan untuk memberkati kita, untuk kita mengambil berkat dari amalan orang-orang yang soleh. Seperti Syekh tadi kan, Syekh Haji Ishaq tu dia berbai'ah dengan tuan gurunya yang salah silanya bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian tidak melakukan seruan-seruan terhadap Nabi dan Syekh. Kemudian mereka bertawasul benar-benar menyedari kehinaan diri dari pelbagai dosa dan sifat kelemahan. Jadi tujuan bertawasul ni adalah untuk mendapatkan keberkatan, iaitu tabarruk dengan mengingati para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya riadah ataupun suluk. Okey, amalan suluk ni ataupun amalan berkhalwah ni dalam tarikat Naqsyabandiyah ada dua bentuk. Khalwah harian, iaitu khalwah yang harus dilaksanakan oleh salik pada setiap hari pada waktu-waktu tertentu. Khalwah ni seorang. Khalwah ni dilakukan secara bersendirian. Okey, khalwah yang kedua adalah secara berjemaah. Dia dikenali sebagai istilah suluk. Suluk ni biasanya dilaksanakan setahun sekali ataupun 2 kali je. Okey, dalam ni suluk akan memencilkan diri dari orang ramai. Dia buat seorang-seorang je. Dia melakukan riadah dan juga mujahadah bersungguh-sungguh sebagai usaha untuk menyucikan hati dan juga jiwa. Perlu banyak memikirkan tentang penciptaan Tuhan dan mengenal dirinya sebagai hamba yang banyak dosa. Kemudian salik yang mengikuti suluk mestilah dengan niat yang suci untuk mendapat keredaan Allah atau kepentingan akhirat, bukan untuk berbangga-bangga ataupun menunjuk-nunjuk. Kesimpulannya, dari perbahasan tentang perkembangan tarikat Naqsyabandiyah ni, sebagaimana yang dihuraikan di atas, dapat kita simpulkan bahawa tarikat ni dia menganjurkan kita zikir secara zikir secara dalam hati. Dia tidak memperbanyakkan mengeluarkan suara. Macam tu. Jadi sekian dari saya. Sekian, terima kasih.